Cabaran tugas sebagai penyelidik lipas. Pencarian umpun-umpun sebagai sumber rezeki. Dan legasi lebih 4 dekad James Chendol. Kelibatnya tidak disenangi ramai. Haiwan perosak yang pengotor, ia membawa pelbagai bakteria dan virus. Namun, terdapat segelintir individu yang sanggup bergelumang dengan serangga ini atas dasar tanggungjawab. Institut Penyelidikan Perubatan IMR. Institut penyelidikan yang banyak menyumbang kepada negara daripada aspek perubatan. Dr. Muhammad Kadri Shahar telah bertugas di IMR hampir 25 tahun dan sepanjang tempoh itu dia diberi kepercayaan untuk melaksanakan kajian ke atas lipas. Kepakaran Dr. Kadri dalam bidang ini menjadikan dia individu yang dirujuk banyak pihak khususnya dalam kaedah membasmi serangga itu. Melalui penyelidikan yang dijalankan, lipas didapati mampu membawa penyakit kepada manusia termasuklah virus E. coli kerana sifatnya yang pengotor. Lipas ni sebenarnya dia adalah mechanical vector. Maksudnya dia membawa ke mana dia pergi, dia akan memanjat tempat kotor. Kotor tu akan melekat pada kaki dia. Jika dihinggap ke dalam nasi lah melekatnya kotoran tu, najis ataupun cacing ataupun najis. So jika pergi ke buah-buahan begitulah juga, dia akan bergerak di mana dia boleh menyebarkan secara mechanical. Pendek kata semua benda dia boleh melekat ke badan dia akan sebar melalui lipas dia, pergerakan lipas. Di IMR, 7 jenis lipas yang lazimnya ditemui di Malaysia dibiak untuk tujuan penyelidikan. Antaranya ialah untuk ujian rintang, untuk mengenal pasti racun yang mampu membunuh lipas dengan lebih berkesan. Ini kerana lipas ialah serangga yang mudah rintang dan terdapat racun yang mungkin tidak berkesan ke atasnya selepas beberapa tempoh. Kali ini, ujian dijalankan membabitkan 2 spesies lipas yang lazimnya ditemui di rumah. Untuk lipas yang ada di sini kita gunakan untuk ujian racun serangga ataupun insektisida. So, Malaysia antara negara yang banyak hasilkan insektisida daripada tahun ke tahun. Penggunaannya sangat banyak. So, setiap racun yang masuk ke pasaran mesti diuji. Selain memastikan keberkesanan racun, kajian turut dijalankan untuk memastikan ia selamat untuk digunakan oleh masyarakat. Kali ini penyelidik membuat ujian menggunakan racun umpan yang lazimnya digunakan oleh syarikat kawalan serangga. Lipas americana ialah spesies yang sering ditemui di tempat kotor seperti di pembentungan. Ia mempunyai saiz paling besar antara semua spesies yang ada di Malaysia dan juga paling dominan. Lipas americana.
Serangga itu lazimnya akan makan lipas yang lemah dan bangkai lipas. Oleh kerana sifatnya yang pengotor, ia juga makan najis. Inilah cara bagaimana racun umpan mampu dipindahkan daripada satu lipas kepada lipas yang lain dalam satu kumpulan. Selepas 5 minit, lipas diberikan umpan ataupun racun umpan, lipas telah mula mati dan selepas sejam, semua lipas di dalam bekas ini telah pun mati. Jadi, lipas ataupun bangkai lipas dipindahkan ke dalam bekas yang satu lagi yang dipenuhi dengan lipas yang masih hidup. Dan melalui rembesannya seperti cecair ataupun benda leh serta najis, lipas yang masih hidup ni akan makan dan racun itu telah dipindahkan kepada lipas yang masih hidup. Jadi selepas sejam ni saya dapat lihat beberapa lipas di dalam ni dalam lebih kurang 5 atau 6 ekor pun telah mula mati. Jadi ini antara kesan racun umpan yang dapat dilihat, kesannya lebih berpanjangan. Pernah dilaporkan bahawa lipas betina boleh menghasilkan utika atau sarung telur tanpa persenyawaan daripada lipas jantan. Sebab tu kita nak uji berapa cepat mereka sikit. Seekor lipas betina boleh mengeluarkan sebanyak 15 hingga 90 sarung telur sepanjang hayatnya. Okey, ini yang ada kat tangan saya ni ialah sarung telur lipas yang mana nampak macam kacang merah tapi sebenarnya dalam setiap sarung ni ada lebih kurang 30 biji telur. Jadi bayangkan seekor lipas betina hanya perlu mengawan sekali saja ataupun ada juga jenis yang tak perlu mengawan langsung kan untuk bertelur sepanjang hayatnya. Jadi apabila kita bunuh seekor lipas betina, kita mungkin boleh mengurangkan populasi lipas sehingga 1000 ekor. Jangka hayat lipas bergantung kepada spesies dan persekitaran itu sendiri. Lipas melalui 3 tahap kitaran hidup, iaitu lipas dewasa, nimfa dan utika, iaitu sarung telur. Serangga ini mampu hidup selama 2 hingga 3 tahun. Kebiasaannya, jangka hayat lipas betina ialah lebih lama berbanding lipas jantan. Nak sakat sikitlah. Roziah Ali ialah antara penyelidik yang turut terbabit dalam kajian lipas di IMR. Melihat pada minat dan kepakarannya, anak muda kelahiran Johor ini dipelawa untuk menyertai pasukan Dr. Kadri. Dia dilihat sebagai pelapis dalam bidang penyelidikan lipas. Dalam kajian dengan lipas, cabaran yang kami hadapi sebagai penyelidik adalah dari segi life cycle ataupun kita hidup lipas, di mana untuk mendapatkan bilangan yang banyak untuk satu ujian, kami terpaksa menunggu lebih lama berbanding dengan serangga yang biasa kami handle. Sebab kita hidup lagi panjang dan cara tangkapan dia agak sukar berbanding dengan nyamuk dan lalat sebab dia memerlukan teknik yang berbeza lah. Sepanjang pembabitan dalam kajian lipas, tidak ada sekelumit rasa kesal bagi Dr. Kadri meneruskan kajian terhadap serangga prosa itu. Walaupun ramai yang berasa aneh terhadap kajian yang dilakukan olehnya, bapa kepada 5 orang anak ini tetap meneruskan kerja dengan penuh rasa tanggungjawab. Kita tahu dia akan gelinya. Itulah pernah first wording yang dia orang keluar lah. Gelinya. Bukanlah, dia orang akan cuba menjauhkan daripada lipas. Mereka akan menjerit dulu baru melarikan diri. Kalau ada aerosol pun dia akan habiskan 1 aerosol untuk 1 ekor lipas. Kan akak lepas kan dia. Dalam lipas juga ada cacing. Selain membiak lipas, penyelidik di IMR turut terbabit dalam tugasan di lapangan. Ini termasuklah untuk mengumpul spesies bagi menambah bilangan koloni di IMR
ataupun bertindak mengikut aduan yang diterima daripada pihak luar. Hari ini, Dr. Kadri dan pembantunya membuat persiapan untuk menangkap lipas di beberapa premis makanan. Gris yang bersifat licin disapu pada bahagian atas bekas supaya lipas yang berada di dalam tidak terlepas. Kali ini, tempat yang dipilih untuk mendapatkan sampel lipas ialah di sebuah premis yang terletak di ibu negara. Sebelum memasang perangkap di premis yang dikehendaki, pihak IMR perlu meminta kebenaran daripada pemilik premis terlebih dahulu. Okey, kita pasang perangkap. Kami diberi temukan catatan buat kajian menjadikan lipas. Boleh kita pasang perangkap lipas 2 unit ni. Esok pagi kita akan ambil balik. Okey. Bila proposal telah dipersetujui peringkat jabatan, maka surat draft consent letter akan dikeluarkan juga untuk bila kita pergi ke setiap premis yang kita nak kunjungi dan yang kita nak pasang perangkap. Dan surat tu kita bawa ke setiap premis yang kita nak pasang, dan jika tuan premis membenarkan, maka kita pasang perangkap tu di situ. Dan kita akan pasang perangkap jenis yang lepih untuk Americana, jenis lipas Amerika dan jenis lipas Jerman yang kecil tu. Jika tuan premis tu mengizinkan, memang kami ambil lah pada waktu pagi lagi. Kita akan ambil, kita tak nak ganggu customer dia, pelanggan dia, sebab kita tak nak mengundang problem atau masalah pada perniagaan mereka. Dr. Kadri berpuas hati dengan hasil tangkapan pada hari ini. Alhamdulillah. Kami dimaklumkan terdapat pengamal perubatan tradisional yang menggunakan lipas bagi merawat masalah resdung. Betul bukan lipas betul tapi bukan lipas. Bukan lipas plastik tu. Bukan lipas rumah ha. Bukan lipas rumah, lipas tanah. Kecil. Muskil akan keberkesanannya, kru Majalah 3 meninjau kaedah rawatan ini. Lipas tanah digunakan untuk rawatan ini di mana badannya akan dipotong kemudian disapukan pada muka pesakit. Didakwa ia mampu mengeluarkan ulat resdung yang menjadi punca kepada penyakit ini. Meskipun wartawan tidak mengalami masalah resdung, kami tetap mencuba rawatan ini untuk melihat sendiri sekiranya benar ulat resdung akan keluar dari liang rumah ataupun tidak. Dalam lipas juga ada cacing. Ada lebih daripada 5 jenis cacing nematodes dalam lipas, terutamanya lipas tanah, sebab dia berada dalam tanah. So dan dia prone to get mendapatkan cacing daripada tanah, daripada dalam bentuk telurnya ataupun cyst, dan daripada makrolarvae yang bentuk panjangnya lebih kurang 1 ke 2 mm. Kenyataan Dr. Kadri itu seolah memberi penjelasan kepada kewujudan ulat resdung ketika rawatan ini, iaitu cacing yang datangnya daripada lipas. Dia tanda apa tu Kak? Ulat ni. Tanda apa sebenarnya? Apa yang keluar sebenarnya? Macam mana? Maksud awak? Macam mana boleh ada cacing kat muka saya? Okey. Apa yang kita makan dalam badan kita memang ada cacing, betul tak? Kalau tidak, takkan ada cacing rawit. Oh, Okey, so dalam badan semua ada cacing gelang, cacing. Kita mati pun cacing akan makan kita balik kan? So daripada semua daripada benda ni semua ada dalam badan, tapi banyakkan sikit je lah. Yang keluar ni yang mana tak selesa lah kita rasa. Kenyataan pengamal perubatan tradisional itu ternyata bercanggah dengan bukti saintifik yang kami perolehi daripada penyelidik di IMR.
Lipas yang diperolehi dari lapangan akan dibedah untuk dianalisa oleh penyelidik. Ia dimatikan menggunakan cecair khas sebelum proses dijalankan. Menurut Dr. Kadri, tidak ramai pelajar yang minat dan sanggup membabitkan diri dalam kajian terhadap lipas. Oleh kerana itu, bidang penyelidikan serangga ini mengalami kekurangan tenaga kerja dan kepakaran. Meskipun haiwan yang jijik, banyak yang boleh dipelajari daripada lipas jika penyelidikan mendalam dijalankan. Justru, orang ramai dapat membezakan antara fakta dan auta. Kalau you boleh dissect, potong lipas tu yang dapat daripada tanah tu, you dissect, you akan nampak lipas perutnya pecahkan, akan nampak tingling sensation, tingling motion, mana nampak gerakan makrolarvae tu, cacing yang kecil-kecil tu. So mata kasar tak boleh nampak. Tidak ramai yang mempunyai kepakaran ini. Namun khidmatnya mampu memberi impak kepada masyarakat. Tidak ramai yang sanggup melakukan tugas ini. Namun, ia tanggungjawab yang dipikul dengan penuh rasa bangga. Peranan sebagai penyelidik adalah mereka dikehendaki menjalankan penyelidikan yang menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada negara. Dan setiap penyelidikan tu dia yang sama ada kita menyambung penyelidikan yang sedia ada ataupun kita sendiri yang set up penyelidikan yang ada dan kita selesaikan penyelidikan tu, dan semua penyelidikan itu memberi kepentingan impak kepada negara lah. Dan selain daripada itu ia memberikan maklumat baru kepada masyarakat. Memang kita nampak sekarang tu mudah nak cari. Tapi kalau yang tak pakar, memang tak boleh ambil dia. Mencari umpun-umpun. Umpun sarang ni, dia nak ambil susah sikit. Dia jenis sarang di atas. Memang kita nampak sarang tu mudah nak cari. Tapi kalau yang tak pakar, memang tak boleh ambil dia. Meskipun sukar, ia tetap menjadi buruan. Sepanjang ni semua ada bumpun. Dia ada satu kristal lubang baru. Masih lincin lagi. Tu lubang dia tu. Selalu saya main banyak umpan lah yang kurang. Tapi hari ni saya cuba mengumpun. Okay. Alhamdulillah lah hasil dah. Sungai Merbuk di Sungai Petani Kedah, kawasan nelayan mencari rezeki. Ia juga menjadi tumpuan kaki pancing. Aktiviti memancing di kawasan ini dilihat sebagai peluang untuk menjana pendapatan oleh sebuah keluarga nelayan dengan membekalkan umpan. Di kaki Gunung Jerai, Kedah, mereka mempelopori usaha mencari umpun-umpun untuk dijadikan umpan sejak dahulu lagi. Di sini, mereka memburu umpun-umpun sarang. Umpun sarang ni, dia nak ambil susah sikit. Sebab dia jenis sarang di atas. Memang kita nampak sarang tu mudah nak cari. Tapi kalau yang tak pakar, memang tak boleh ambil dia. Umpun-umpun sarang pantas melarikan diri lebih jauh ke dalam tanah jika tidak mahir mencarinya. Okay. Dia sesuai untuk ikan laut lah. Ikan jenahak, ikan sembilang, memang suka makan macam tu. Terdapat dua jenis umpun-umpun, iaitu umpun-umpun sarang dan selut. Umpun-umpun sarang lebih pendek, sekitar 3 hingga 5 cm sahaja. Umpan yang paling cantik ni umpan yang sebagian ni. Ni. Yang kerah ni. Antara lebih kurang 3 inci ni ke atas.
Sementara itu, setiap kali air surut, Faizul Amini dan bapa saudaranya Ahmad Cik Wan atau mesra dengan panggilan Pak Mat akan menyelusuri Sungai Gelam iaitu anak Sungai Merbuk untuk menjejaki lokasi umpun-umpun selut. Dia dah nak ambil dia, time nak surut baru boleh ambil. Ya timpas macam ni kan, baru boleh ambil time dia. Dalam masa lebih kurang 2 jam dah. Habis tu yang pasang tak boleh ambil dah. Yang penuh tak boleh ambil dah. Menggunakan sarung tangan, Faizul dan Pak Mat turun ke dalam selut separas peha untuk mengesan umpun-umpun selut. Faizal akan memerhati sekeliling bagi mencari lubang yang menjadi tanda adanya umpun-umpun di situ. Susah dia macam dengan kadang air hujan ni. Dia terkambul lubang dah tak jadi tak dapat dia. Kalau tak hujan mudah cari. Sebenarnya semua ada umpun. Tapi tu ada kalau kata macam kita dah kata ada pengalaman tahu dia setiap tanah ni tahu tengok dah tak mana dia ada dia tak ada. Tapi tahu dah. Dia ada satu kestan lubang baru. Masih lincin lagi. Tu lubang dia tu. Dalam sebulan, hanya 15 hari umpun-umpun dapat dicari, bergantung kepada pasang surut air sungai. Dia kuasa selut lembut ni, seluruhnya dia kuasa tempat himpunan daun. Jadi kawasan itu dia banyakkannya dia tanah dia busuk dan daun tu busuk. Dia tak tinggal di kawasan tu. Waktu ada selalunya dia akan tinggal di kawasan yang tanah yang keras. Permintaan tu banyak dia macam dengan kadang-kadang ada orang macam negara luar pada order macam dengan kuasa luar tu selalunya buat macam satu sekok RM2. Sebelum air pasang kembali, Faizul dan Pak Mat perlu memanfaatkan masa 2 jam sebaik mungkin untuk mencari umpun-umpun. Ambil balik ya selut-selut yang kita kuat tadi tu. Kita bubuh dalam 1 cup tu. Kita bubuh pumpun ni dalam 2 atau 3 ekor. Lepas tu kita bubuh selut tu. Di Kampung Segantang Garam, Tanjung Dawai, Kedah, masih terdapat beberapa orang pencari umpun-umpun yang masih aktif seperti Faizul dan Pak Mat. Yang kita hantar melalui bas sampai ke Kuala Lumpur. Okay, nanti sampai sana kawasan akan ambil. Okay, mungkin dia akan hantar ke Johor, Melaka, Pahang. Macam tu . Yasrul Nizam Yaakob dan Miss Nizam Gusni dari Alustar pelanggan terawal Faizul hari ini. Satu bekas berapa? Satu bekas RM4. RM4 Ada 5 ekor. 5 ekor ah? Ya. Ini kali pertama mereka bercuti bersama keluarga untuk memancing di chalet terapung PPR Merbuk. Okey. Ya, saya ambil 2 bekas ni. 2 bekas. 2 bekas ah. Okey, boleh. 6, 7, 8. Dia nak mancing kat mana? Kita nak pergi kat chalet terapung tu dekat Segantang Garam. Oh, situ kata okey juga. Kita mancing ikan tu. Tu ya yang Chalet ini terletak 30 km dari Sungai Petani. Domba ni ambil orang 300 orang mau buat. Ia popular dalam kalangan kaki pancing di utara semenanjung Malaysia. Mereka yang menginap di chalet terapung ini tidak perlu pergi jauh untuk memancing. Okey. Cukup sekadar melabuhkan kail di bahagian anjung chalet. Dengan umpun-umpun yang dibeli siang tadi, Yasrul dan Miss Nizam mencuba nasib mereka malam ini. Ya, kalau hijau tak ada.
Bagi penduduk tempatan, Mansur Sahidin, pelantar memancing yang disediakan di chalet ini menjadi tumpuannya saban waktu. Setiap kali memancing, dia jarang pulang tangan kosong. Bagi Yasrul pula, sungguh pun hanya mampu mendaratkan anak ikan gelama yang kecil buat pertama kali di sini, itulah rezekinya malam ini. Tengok pusing tadi. Zafri pusing muka sini. Dengan menggunakan umpun-umpun, Mansur pula berjaya mendaratkan ikan jenaha yang memang mudah diperolehi di perairan Sungai Merbuk ini. Spesies ikan lain yang boleh didapati di sini ialah ikan malong. Ikan seberat 3 kg ini diperolehi oleh pemancing dari Sik Kedah yang turut membawa keluarganya bercuti pada hujung minggu di sini. Awal tu memang tak nampak apa. Dia senyap je makan kan. Bila dah sentap sekali, memang puas lah. Selalu saya main banyak umpan lah yang kurang. Contoh ikan, umpun-umpun, udang. Tapi hari ni saya cuba mengumpun. Alhamdulillah lah hasil dah. 3 kilo dah? Di sekitar muara Sungai Merbuk, terdapat nelayan yang memasang bubu bagi menangkap anak ikan kerapu. Sungai Merbuk sememangnya kaya dengan pelbagai ikan berharga seperti jenaha, senangin, siakap dan pelbagai lagi. Anak-anak ikan kerapu ini kemudiannya dijual kepada pengusaha restoran terapung Teluk Indah milik Zamri Muhammad Zuki. Ikan ni kita beli dari nelayan-nelayan yang nangkap yang pakai bubu lah. Seekor macam ni, seekor RM3, RM4 lah. Kalau normal yang saya yang dalam 3 inci tu, satu ekor RM1. Dan kalau kapu macam ni, harga dia kurang-kurang RM6-5. Yang besar-besar ni lah. Yang ni. Kalau macam ni, harga RM3. Lubang ni? Lubang kat ikan. Ha? Lubang kat ikan. Apa nak? Jom kita. Kalau nak ternak dia, kalau ikan macam ni, dia ingat 5-6 bulan dia boleh jual lah. Kalau macam saiz yang 3 inci, 4 inci tadi ni, dia mungkin makan 8-9 setahun lah. Sopangan ni jugalah. Ikan jenaha. Ikan jenaha pun sama juga, lebih kurang macam tu. Di restoran ini juga disediakan chalet penginapan di mana pengunjung boleh memancing sebagai aktiviti riadah. Pengunjung juga boleh memilih ikan yang ingin dijadikan juadah serta dimasak mengikut pelbagai menu yang disediakan. Restoran terapung di Teluk Bayu Bukit Kecil Sungai Petani ini sudah beroperasi sejak 8 tahun lalu. Pelanggan perlu menaiki bot yang disediakan untuk ke restoran terapung ini. Zamri Muhammad Zuki, bekas kontraktor binaan ini, beralih kerjaya sebagai pengusaha restoran makanan laut. Kualiti masakannya okey dengan ikan yang fresh lah. Memang beza banyak lah. Beza banyak. Yang ni kita makan dia ada asam manis dia, lembut. Kalau kata ikan yang market ni biasalah. Memang tak best lah kan. Ni simple lah. Restoran terapung ini beroperasi dari jam 3 petang hingga 12.30 malam. Makan malam dengan hidangan ikan segar yang menyelerakan tambah merapatkan lagi jalinan kekeluargaan dalam suasana santai di perairan Sungai Merbuk ini. Umpan yang menjadi punca rezeki kepada segelintir masyarakat kampung buat sekian lama.
Hasil pencarian umpun-umpun memberi kepuasan kepada kaki pancing tak kala mendapat tangkapan. Inilah antara kisah hidup di sepanjang Sungai Merbuk, kehidupan yang santai, jauh daripada kesibukan kota. Alhamdulillah lah, hasil dah. Sini cara cendol yang sedap. Cendol, siapa yang tidak kenal nikmatnya? Sesuai dinikmati ketika waktu petang, lebih-lebih lagi semasa tengah panas terik. Memang terbaik. Di Setiawan Perak, ada seorang peniaga yang menjual cendol dengan cara tersendiri, membina legasi berdekad lamanya. Ini James Muniandi, veteran dalam bidang membuat dan menjual cendol. Gerainya ini sudah bertapak di Setiawan lebih 2 dekad. Tapi sebelum mendirikan gerai, dia gigih berniaga cendol menaiki basikal selama 18 tahun. Harganya ketika itu pun berbeza dari sekarang. Saya 18 tahun, loceng bunyi. Ding, ding, ding. Itu jangan 15 sen, 30 sen itu macam. James mempelajari seni membuat cendol daripada kawan baiknya. Sejak dia mula berniaga, air tangannya memang menjadi bualan ramai. Bila pindah sini makin ramai orang? Boleh. Sekarang orang semua sudah tahu. Saturday, Sunday amalnya susah. Tak boleh duduk. Tak boleh rehat. Semua orang kerja. Faktor cendol James menjadi bualan ramai bukan hanya pada rasanya, tapi juga pada imej yang dia kenakan pada diri sendiri. Bowtie merah, cap dagangan James Cendol. Inspirasi diterima waktu James sedang makan ayam goreng. Itulah saya tengok dulu, saya bikin makan Kentucky. Saya tengok itu orang pakai itu macam. Saya pun pakailah. Strategi James berjaya. Bowtie merah, topi chef dilihat sebagai simbol kebersihan di mata pelanggannya. Dia bilang bagus. Ini mahnya bersih, mahnya cantik. Tak panas ke? Sudah biasa. Kita beresai keluar. Menjaga pun okey. Usaha perniagaan James lebih 4 dekad dikongsi bersama isterinya, Ani Gili, wanita yang dikahwini ketika berusia 16 tahun. Kini berusia 62 tahun, James dibantu oleh anak-anaknya dan saudara mara terdekat. Anak bongsu, Mekala Muniandi, sudah mengikuti ibu bapanya menjual cendol sejak kecil lagi. Tapi tidak seperti James, dia hanya pakai bowtie merah pada waktu tertentu sahaja. Sebab Sabtu Ahad kita pakailah. Hari yang biasa memang tak pakai. Sebab kita selalu panas kan berdiri kat sini. Kalau bowtie itu macam irritating, tak boleh tahan panas, so kita tak pakai. So bila kita tak pakai, customer datang dia tanya, "Why you didn't wear your bowtie?" Mekala sebelum ini pernah bekerja sendiri di Kuala Lumpur. Namun selepas melihat ibu bapanya semakin kurang sihat, dia buat keputusan untuk balik kampung. Since bapa saya dengan mak saya kurang sihat, saya kata tak apalah. Dia kata tak boleh, you dah belajar, you kerja kat sana. Then finally saya cakap dengan dia orang, saya kata tak apalah. Saya datang kat sini, saya tolong. Then dah 6 tahun lah saya turun kat sini, tolong dia orang kat sini. Berkhidmat bersama adik-beradik menjual cendol dilihat sebagai keputusan yang terbaik buat Mekala. It's more better. Tak ada tension, tak ada monthly report. Tak ada apa. Kita suka, kita pergi kerja. Kita stress, ambil cuti. That's it. Kebiasaannya, cendol James boleh terjual 300 mangkuk dalam sehari. Namun tiba hari Minggu, jumlahnya berganda. Ting Yuk Han berasal dari Sarike, Sarawak. Dia singgah ke sini bersama keluarga atas cadangan rakan-rakannya. Dia ada more to rasa masing.
dan manis. Very special lah for me. Ada lain dari yang saya makan di Sarawak. Yang mana tempat favourite? Sebab saya suka cendol. Sebab sini cara cendol yang sedap lah. Dia punya santan, dia punya kacang semua cukup lah dengan cita rasa saya. Sebab setengah tempat dia santan dia cair. Ada setengah tempat dia cover dengan dia punya air gula. So dekat sini dia santan dia cukup, air gula pun cukup. So dia jadi taste dia serasi lah. Selain rasa cendol dan bow tie merah, nama James itu sendiri memainkan peranan. Ya, James bukanlah nama sebenar peniaga ini. Utusan Malaysia punya reporter mari. Saya pakai ini macam, dia panggil punya nama apa? Saya bilang Muniandi. Saya kasih satu nama boleh tak? Apa nama itu? James lah. Okey, taruh James lah. Dia sudah taruh lah. Bila letak tukar nama James, lagi ramai pelanggan naik? Banyak orang loh. Muniandi ke tak boleh. Muniandi punya nama tak laku ke? Tak laku. Kini, James tidak seaktif dahulu dalam berniaga. Mulai tahun lepas, kesihatannya juga mulai merudum. Harapannya terletak pada anak-anak. Merekalah yang bakal menyambung legasinya nanti. Mau kasih sama anak lah, dek. Saya sudah tua, tak boleh. Saya duduk rumah lah. Legasi cendol James Muniandi bakal tersemat di hati mereka yang pernah merasa air tangannya. Rasa lemaknya cendol, bow tie merah diselami senyuman akan diingati sampai bila-bila. Sarawak terkenal dengan kisah bujang senang. Malah, spesies buaya tembaga sudah sinonim dalam kehidupan penduduk tempatan. Di Sungai Limbang biasalah, buaya memang banyak. Tiap-tiap hari kalau turun memang nampak. Takut mandai sungai je. 900 km dari Bandaraya Kuching, kru Majalah 3 ke Limbang menyelusuri sungai mendekati masyarakatnya. Agak-agak berapa ekor sudah dapat tahu? Tidak dapat itu. Banyak itu. Limbang masih luar lapor, jelas di lokasi didapati ada. Namun, bulan September lalu, Limbang digemparkan dengan kehadiran buaya sesat di darat. Ini buaya berdarat pertama kali lah. Memang banyak orang heran itu macam mana buaya boleh sesat. Menyingkap kisah di sebalik cabaran pasukan bomba dan penyelamat berdepan dengan reptilia buas itu. Memang agresif. Kita nak tangkap masa tu pun dia libas kita.